hari ini kita akan membincangkan mengenai peristiwa besar pada hari kiamat. Okey, sebelum ni kita dah belajar topik-topik berkenaan dengan peristiwa yang terdapat sewaktu ataupun sebelum ataupun selepas hari kiamat. Jadi kita compilkan semua topik pada hari ini, kita bincangkan ke semua sekali. Mengenai peristiwa besar pada hari kiamat atau kita panggil hari akhirat pun sama juga. Okey. Yang kita nak fokuskan hari ini, okey, antara peristiwa besar pada hari kiamat yang kita telah belajar. Okey, yang pertama tiupan sangkakala, yang kedua padang mahsyar, yang ketiga al-hisab atau perbicaraan, dan yang keempat timbangan iaitu mizan, al-mizan. Okey, dan akhir sekali as-sirat. Okey, kelima-lima ini kita dah belajar dari minggu ke minggu. Jadinya muallimah compilkan untuk hari ini kita belajar daripada awal sehingga akhir berkenaan topik peristiwa besar pada hari kiamat. Okey, kita pergi dulu kepada peristiwa yang pertama iaitu peristiwa tiupan sangkakala, di mana tiupan sangkakala ini ditiup oleh malaikat Israfil. Okey, bagaimanakah keadaan sewaktu tiupan sangkakala ditiupkan oleh malaikat Israfil? Yang pertama kita tengok malaikat Israfil meniup sangkakala pertama, dan yang kedua keadaan menjadi huru-hara. Okey, dan yang ketiga seluruh makhluk yang hidup akan dimatikan. Okey, keadaan seterusnya akan berlakunya tiupan sangkakala yang kedua pula. Okey, di mana di situ selepas tiupan sangkakala yang kedua manusia dihidupkan semula mengikut amalan masing-masing. Okey, selepas kita dibangkitkan, dihidupkan semula, manusia akan berkumpul di padang mahsyar untuk dihisap. Jadi selepas sangkakala pertama, kedua, dan kita akan dibangkitkan, kemudian kita akan berkumpul di padang mahsyar pula. Okey, inilah keadaan apabila berlakunya tiupan sangkakala. Okey, kita tengok keadaan peristiwa yang kedua iaitu penghimpunan di padang mahsyar. Okey. Apakah itu padang mahsyar? Okey, padang mahsyar ini adalah tempat perhimpunan agung bagi semua manusia di akhirat nanti untuk dihisap segala amalan semasa di dunia. Okey, di padang mahsyar kita akan berkumpul di sana untuk dihisap setiap amalan kita semasa kita hidup di dunia. Okey, selepas kita berada di padang mahsyar. Okey, sebelum tu kita tengok dulu keadaan manusia di padang mahsyar. Ada dua keadaan di sini, di mana keadaan pertama, keadaan manusia yang kufur, dan yang kedua, manusia yang beriman. Okey, kita tengok keadaan manusia yang kufur macam mana? Okey, keadaan manusia yang kufur berada dalam keadaan tidak tenteram, cemas dan pelbagai penderitaan lain sepanjang perbicaraan. Okey, manakala manusia yang beriman berada dalam keadaan selesa dan bahagia menanti syurga yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi antara dua keadaan ini, manakah terletaknya kita? Adakah kita manusia yang kufur ataupun manusia yang beriman? Moga-moga iman kita sentiasa kekal dan makin bertambah sehingga perjalanan kita yang terakhir sebelum kita meninggal dunia. Okey, sewaktu di dunia inilah kita nak tambah amalan kita. Kita nak tambah, kita nak berat timbangan untuk masuk ke syurga.
berat pahala lah, maksudnya untuk kita maksudnya bila kita berat pahala, jadi kita mudah untuk masuk ke syurga. Okey, kalau keadaan kita berat timbangan kita dengan dosa, kita akan masuk ke neraka. Okey. Orang yang kufur tu orang yang tak beriman kepada Allah lah. Kalau kita orang Islam, kita beriman kepada Allah. Sebab tu ada rukun iman, rukun Islam dan sebagainya lah. Okey. Kita pergi ke keadaan yang ketiga, iaitu al-hisab atau lebih dikenali sebagai perbicaraan. Okey, kita tengok apakah yang dimaksudkan dengan al-hisab. Okey, al-hisab ini pada hari kiamat setelah manusia dibangkitkan dan dikumpul di padang mahsyar, mereka akan dibicarakan. Maksudnya selepas tiupan sangkakala yang kedua tu, kita akan dibangkitkan dan kita akan berkumpul di padang mahsyar. Di situlah kita akan dibicarakan. Okey, setiap amalan baik dan buruk akan dihitung oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Setiap apa yang kita lakukan semasa di dunia, bukan di akhirat. Semasa kita berada di dunia, semasa kita hidup dekat dunia sekarang ni, itulah perbuatan amalan kita. Setiap apa yang kita buat tu, amalan yang kita buat tu akan dihitung semasa kita dibangkitkan semula di akhirat kelak. Okey, kita tengok perkara-perkara yang terjadi semasa perbicaraan di akhirat. Di akhirat tu sama maksud dengan di hari kiamat lah. Okey. Yang pertama, manusia dibangkitkan mengikut amalannya ketika di dunia. Okey, yang kedua, setiap amalan akan dihitung oleh Allah Subhanahu Wa Taala di atas mizan, iaitu timbangan. Okey, yang ketiga, semua amalan sama ada baik atau buruk akan ditayangkan kecuali dosa yang telah diampunkan. Okey, amalan kita sama ada amalan baik ataupun buruk akan ditayangkan kecuali dosa yang telah diampunkan. Contohnya, semasa kita berada di dunia sekarang ni, kita masih hidup. Jadinya bila kita dah melakukan sesuatu perkara yang mendatangkan dosa, contohnya, okey, kemudian kita sedar perbuatan itu salah. Apabila kita sedar perbuatan itu salah, apa tindakan kita? Okey, kita mohon ampun, kita bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita mohon semoga Allah mengampunkan dosa kita. Kalau Allah ampunkan dosa kita sewaktu kita berada di dunia, dan sewaktu itu kita melakukan dosa dan kita bertaubat, Allah ampunkan. Jadi semasa di akhirat nanti, perbuatan itu tidak akan ditayangkan di akhirat kelak. Tapi syarat untuk kita bertaubat tu ada syarat-syaratnya. Tak semestinya okey kita mohon ampun, okey dah, saya dah minta maaf dah dengan Allah. Jadi saya harap Allah je yang dapat maafkan saya. Okey, syarat-syarat taubat ada beberapa syarat lah. Okey, yang pertama, kita mesti akui yang perbuatan kita tu salah. Kita mesti tinggalkan perbuatan tu. Kemudian kita mesti benci perbuatan tu sebab dia perbuatan tak elok kan, yang tak berfaedah, yang mendatangkan pahala, yang mendatangkan dosa. Silap, maafkan Mualimah. Okey, jadi bila kita dah tinggalkan, kita dah akui perbuatan tu salah, kita dah tinggalkan perbuatan tu, kita benci perbuatan tu. Okey, kita janji dengan diri kita bahawa kita tak akan melakukan perbuatan tersebut. Okey, itulah antara syarat-syarat taubat. Okey, tengok seterusnya, perincian seterusnya. Anggota badan dan bumi akan menjadi saksi kepada setiap perbuatan. Okey, orang yang beriman akan menerima buku amalan dengan tangan kanan. Manakala orang yang tidak beriman akan menerima buku amalan dengan tangan kiri atau dari belakang. Di mana semasa kita di dunia, malaikat raqib dan atid mencatat amalan kita lah. Kalau malaikat raqib mencatat amalan kebaikan dan malaikat atid
mencatat amalan keburukan. Buku amalan inilah yang kita akan terima di akhirat kelak, sama ada dari tangan kanan atau dari tangan kiri, ataupun daripada belakang. Okey, seterusnya, orang beriman dan banyak melakukan amalan soleh akan dihisap dengan mudah. Manakala orang yang banyak melakukan kejahatan akan dihisap dengan teliti. Bukan mudah untuk dihisap di akhirat nanti. Lagi-lagi kalau kita banyak melakukan kejahatan, lagi teliti. Kena selidik, kena hitung betul-betul. Maksudnya teliti tu. Okey, seterusnya kita pergi kepada peristiwa seterusnya, iaitu Al-Mizan. Al-Mizan bermaksud timbangan. Okey, timbangan ni adalah timbangan yang kita di mana timbangan ini digunakan untuk menghitung setiap amalan kita. Okey, setiap amalan akan dihitung oleh Allah Subhanahu Wa Taala di atas mizan. Orang yang berat timbangan kebaikan akan menjadi ahli syurga, manakala orang yang berat timbangan keburukan akan menjadi ahli neraka. Kalau kita dekat rumah ke dekat mana-mana kan, kita nak tahu berat kita, berapa berat saya pada hari ini. Lepas tu ambillah penimbang. Bila ambil penimbang, kita dah tahu. Okey, timbang-timbang, oh berat saya 30. Kita tahu berat kita kan. Tapi dekat akhirat nanti kita juga akan ditimbang setiap amalan yang kita lakukan sewaktu di dunia. Okey, akhir sekali peristiwa As-Sirat. As-Sirat di mana setelah dihisap dan ditimbang, semua manusia akan berjalan di titian yang dikenali sebagai As-Sirat. Okey, manusia akan melaluinya mengikut amalan masing-masing. Sebab bila kita hitung amalan kita, amalan buruk dengan baik, jadi seterusnya, step seterusnya, level seterusnya kita pergi kepada titian. Titian tu kita meniti di titian itu bergantung kepada amalan kita. Okey, orang yang berat timbangan kebaikan akan melaluinya dengan selamat hingga ke syurga, dan orang yang berat timbangan kejahatan akan dimasukkan ke dalam api neraka. Okey, titian ni akan menentukan sama ada kita masuk ke syurga ataupun neraka. Okey, inilah perjalanan kita sewaktu, sedikit sebanyaklah perjalanan kita di hari kiamat. Okey, ada yang lebih detail, tapi ini Mukadimah detailkan apa yang kita yang setakat kita belajarlah. Yang pertama, tiupan sangkakala, kemudian kita akan tiupan sangkakala tu ada dua. Selepas kita dibangkitkan, kita akan berkumpul di padang mahsyar. Kemudian semasa di padang mahsyar, kita akan dihisap, dibicarakan. Okey, kemudian Al-Mizan, dibicarakan menggunakan Al-Mizan, dan seterusnya kita pergi kepada As-Sirat, titian, dan akhir sekali penentuan kita di hari kiamat nanti, sama ada dalam syurga ataupun neraka. Wallahu a'lam. Okey, semoga ilmu ini bermanfaat untuk kamu dan Mukadimah juga. Sama-sama kita pelajari dengan lebih lagi ilmu Allah ini. InsyaAllah kita berjumpa lagi di masa akan datang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.